you see the answer given from our ketua, our class representative. Okay, based on this question, oh my, ya Allah, apa? Complicatednya. Uish. Okay. Apa yang ada di sini? So we can see from the question dia kata, you have a 40 kilogram ball is suspended in the equilibrium position as shown in figure 19, knowing that the force F is 600 Newton. So F is 600 Newton, determine the force in cable AC and AB. AC and AB, so you have 4 forces there. Okay, you have 4 forces there. Right, mana tadi? Ada 4. Okay, so FBD is correct. Congratulations, very easy. So, okay. Ini kalau tak dapat buat betul ni, tak tahulah kan. Betul. Cuma labeling lah. Ini kita boleh letak TAB so that we can see clearly. This is the TAC. Then we have F. Okay, lepas tu apa dia bagi? Ya, yang ini 2, 4. Okay, yang ini 5 dan 4. Ya, betul. Ini betul lah. Okay, sebab kadang-kadang ada yang termiss out. Dia terlepas pandang. Dia tak nampak 2 ni. Dia just ambil 3 je. But you supposed to take 5 lah. Ada yang kadang-kadang macam tu. So, when you write the equation for Fx, what we have here, we have the F. Okay, correct. Then we have, okay, you pakai C. Tak apalah, you pakai C saya. Boleh, tak ada masalah. Pakai C, then you use FB, tak ada masalah. So negative, yeah, both is negative. FC, we have a 4/5, 4/4.5. Yup. Okay, and then FP is a 4/6.4. Okay, betul. So basically this is correct, right? Then saya check. Panjang ceritanya. Okay, tak apa, saya check sekejap lagi, saya check guna calculator sebab saya memang tak simpan jawapan. Ada tapi tak selalu saya tak tengok. And then FY kat atas ni. Jauh perjalanan ni saya tengok. So, are you sure that we use 40 kilogram? Yeah. Tak, dia tukar. Awak tak tukar? Dah tukar ke? Tak tukar pun. Dah tukar tapi ada tukar tapi kat mana tukar? Kat bawah. Sama je. Bawah ni bertukar. This is a 300 apa benda lah. 392.4 lah. So 392.4 Newton. So kat atas ni macam suspicious sikit lah. Betul ke jawapan bawah ni kalau ni salah? Okay, tapi yang kat bawah tu dia tukar. Cuma make sure you tukar daripada awal lah, lagi senang. Okay. Memang kena tukar pada awal pun. Sebab ini Newton awak hang tiba-tiba kg. Okay, this one FB both are positive. Yeah, 5 and 2. Okay, betul. So in terms of the dia punya equation tu correct lah. Saya cat. Apa yang kamu ada dekat sini? Your FC. You times kan. Okay, jap. Ada FC dengan FB. Okay, sementara saya double check ni. Ada siapa? The next one saya minta soalan chapter 3 yang mana kamu kena buat? 1 dengan 4. 1 dengan 4. Wait, you pindahkan. Okay, 1 dengan 4. Alright. 1 dengan 4. Sikit je. Okay. Jap. Dia bila tulis ni. Okay, siapa yang nak share soalan nombor 1 untuk question number untuk tutorial chapter 3 tu kat saya? Tanya je. Okay. Senang je. Sementara tu saya nak buat ni dulu.
4 over 6.4. Okay. Then is equal to itu 600. Ada dapat jawapan yang lain tak dengan kawan kamu ni? Ada yang dapat jawapan lain daripada kawan kamu? Ais, ikut susunan. 4 over 9. Okay. 9. So the first one. Saya check lari pula sikit ni. 500 ni. 600 so saya cap. Saya kena tulis balik. So this one. Ya, sebab saya check macam lari sikit jawapan saya daripada kamu. So saya kena double check lah, takut saya yang tersalah tekan calculator. Over 4.5. Saya dapat 536. Saya dapat 536. Tak apa. Okay. 6.4. 600. Okay. Then I have Sorry Beda, saya dapat 533. Silap. 533. Apa yang 533? C dia. Jap. Let me calculate it first. Saya double check. Bila dia, sebab saya tak tulis, jadi memang ada possibility untuk saya buat careless mistake lah. 3, 9, 2, 1. For FC dapat berapa? 533. Apa ni? FC Ah, dapat 533. Kenapa saya dapat 36 dan 295? Ada apa yang saya salah tekan calculator? B saya dapat, saya memang saya kena tulis dalam kertas ni. Tak. Apa benda yang silap ni? Apa yang saya salah tekan calculator? Okay, tak apa. Saya double check kemudian. Saya kena tulis dulu dalam kertas, tapi at the same time because we don't want to waste any time. Sementara saya copy dulu dia punya ni. So it will be negative FC 4 over 4.5, negative FB 4 over 6.4 is equal to positive 600 Newton. Okay. And then this one FC 2.4.5 FCY. Okay. And then positive FB of 6.4, and then this one negative 4.5. Ish, tak nampak. Okay, 39.4. Right, okay, tak apa, saya salin dulu, nanti saya double check sebab saya dapat tekan calculator mungkin careless mistake. Alright, tengok yang question number 1 ni, tadi ada orang share. Tengok side share dia. Siapa yang share ni?
Abang Sen. Arif share kopi. Oh, tak nampak yang. Dia tak berapa sharp. Sekejap, saya try paste dekat ni, nampak tak? Dia tak berapa nak sharp sangat dia punya. Dia tak berapa nak sharp sangat. Tak tahu, dia nampak ni. Yang lain boleh nampak tak? Yang lain boleh nampak? Nipis lah. Kabur. Kabur Itulah. Tak tahu jelas. Tengah sangat ke? Tak, itulah. Kita, mak kau background. Salah pula. Apa tu nama, kita try dia bagi gelap sikit. Bagi dia. Ish, tak tahu nampak tak. Is it better or worse? Better or worse? Then I try to, ni saya zoom dekat lah. Okay. Yes. Nak saya boldkan ke apa? Tak apa lah, tak sempat lah. Tapi yang the rest boleh, tak apa, nanti saya tulis kat sini 70 Newton, this is a 60 degree, and then it's given that this is 0.7 meter, this is 0.5 meter, and we have 0.0. So we want the vector, we want the moment in a vector using a vector product. So obviously you need to identify first the position vector. So it's given by R. So you know that this is the O. Jadi kita akan dapat, this is our reference. So we know that it will be negative 0.5, correct. And this is a positive 0.7G. So it's correct. And then for F, you have a 70 sine 60 degree. For X, yeah, correct. And for Y, okay, so this one actually, it's question number 1 is not so difficult because you just put it in the formula. Dia siap detail up lagi, tapi better guna R dengan F lah, which is you ambil moment, you pakailah R dengan sini F, tak payahlah apply P dengan Q anymore. Okay, so kita put it R first, so it should be R first, memang kena R first lah. Kalau you letak F dulu, nanti tanda negatif and positif dia lah yang akan berbeza. You cannot determine the direction of moment correctly. So this is 0.5 or 0.7. Make sure that you put all the information. If it is negative, then you should put negative. If it's a positive, obviously put positive. Wow, lajunya saya cakap. Then, right. Okay. Ada juga jumpa orang buat macam ni. Okay, ni dia shortcut ni. Dia tak kira di the K dia tu. Dia tak kira IJ dia sebab IJ dia tahu obviously zero kan. Tak apa kalau tak letak pun tak apa. Kalau letak lagi bagus. Tapi you boleh shortcut lah. We like shortcut. You know that you don't have to calculate the K tu sebab untuk I dengan J because you akan dapat IJ tu kosong. So this one, okay, alright, okay. Sure. Okay. So, betul lah ni. Kalau tengok jalan kerja ni betul lah. Tapi sebab saya pun tak ingat. Saya rasa macam ada orang dapat jawapan lain sikit. Tanda negatif tu betul. And then jalan kerja ni betul lah. Negatif okay. And then negatif 0.7. 70. Ada yang dapat jawapan lain tak? This one. Sama je. Sama. Okay. Sebab saya tak ingat, tadi ada satu group tadi tu dia dapat negatif juga tapi saya tak ingat value dia berapa kat sini. Madam. Yes. Saya dapat negatif 18.1. 18.1. Macam mana tu 18.1? Sebab tu saya kata kadang-kadang saya tak check sampai jawapan bawah ni. Tak, tapi dalam exam dengan dalam test dengan apa tu memang saya check lah sampai ke bawah. Tapi kalau untuk tutorial apa semua saya tak check sampai ke bawah sebab saya assume kamu tekan calculator ni betul kalau dah jalan kerja masukkan betul. Yang dapat 18.1 did you get the same thing? Did you write the same thing like this one? 0.5? Ni saya silap tulis ni. Silap tulis yang mana? Ada untuk
apa yang nak cari K tu kan. Aha. Tu saya lupa tulis 70 sen tu, saya lupa tulis 70. Oh, habis tulis apa? Kos 60 je terus. Saya tulis 0.7 sen 60 lah. Saya lupa tulis 70 tu. Oh, okay lah. So, alright. Yang ni tengok tempat ada tadi ada yang dapat jawapan sama. So, chances untuk jawapan ni betul okay lah. Sebab Madam, saya check je. yang kita nak tulis final answer ni macam mana madam? Yang 0I tolak 0J tu ke? Tambah tolak. Okay. By right yang macam tadi saya kata kalau lebih baik adalah kamu tulis semua lah, nampak lah. Okay, tapi kalau you tak tulis 0I, okay, tolak 0J, tak ada masalah je. Right. You nak tulis terus 59.94 kilo. Okay, Newton, kilo pula. Okay, untuk Newton meter ni, okay, tak ada masalah. Terus dia nak tulis tak ada isu lah sebab we know that this is zero and this is ni. Tak ada isu. Kalau tulis macam ni better, if you write this one also you don't have any deduction marker, tak ada lah. Yang ini kita tak perlu letaklah tanda ni. Kita tak perlu letak tanda ni because we know that kalau dia negatif adalah dia akan ke belakang lah, gitu je lah. Dia Z kamu obviously is Z negatif. Macam tu. So obviously kita biasanya kan untuk dalam static tu so you might find confusing kan sebab dalam material dia suka pakai X kat atas. Kalau untuk static ni dia banyak guna Y kat atas. So the reason is sebab saya rasa dia nak nampakkan kamu jelas guna yang Y axis tu, yang saya rasa lah. Sebenarnya sama je, you putar-putar kan je lah, pusing-pusing je lah. Tapi kan dia banyak prefer untuk static ni, dia prefer macam ni. Jadi bila obviously kita letak negatif ni, obviously kepala kita dah tahu dah dia kat sini. So kita dah tahu dah rotation dia adalah clockwise, tak payah letak tu pun tak apa. Okay. Alright, ada dapat lagi jawapan lain tak? Sebab saya, ada lagi tak? Ada lagi tak? Okay, kalau tak ada, next. Question 4. Question 4. Anyone would like to share question 4? Apa yang dapat separuh ke apa ke, tak kisahlah. Nak tunjuk separuh ke, nak tunjuk apa? Nak tunjuk semua yang kamu dah buat ke? Tak kisahlah mana-mana. Apa ada nak tunjuk dekat saya? Saya lah macam saya. Orang yang sama je. Boleh lah. Itulah orang lain pula kan. Orang lain macam tak nak berkembang je. Macam confident betul je. Lain tak nak ke? Kalau tak nak, tak apalah Naufal, biarlah. Nanti orang yang sama je. Tak pasti sangat je, tapi tak Tak kisah. Tak kisah. Tak pasti tu memang pasti. Tak pasti tu memang pasti. Yang tak pastinya bila kamu tak pasti, pening dah ya. Yang tak pasti bila di dalam test ataupun di dalam bila you buat quiz ataupun assignment ke apa. Tu memang tak boleh lah. Okay. Dah tak dah? Dah. Okay, yang tadi saya dah dapat jawapan sama Yang tadi saya tekan calculator tadi untuk C536.4 dan untuk apa tadi? Untuk yang B Untuk AB saya dapat 197 jugalah, 197.12. Dan saya salah tekan calculator, saya memang kena tulis juga yang tu. Kadang-kadang memang tekan calculator laju lah, tapi yang tadi tu sebab memang saya tak tulis, confirm lah saya salah tekan. Okay, so yang first tadi memang dapat sama lah ya. Dapat 197 untuk yang soalan Nizamuddin yang jawab tadi tu. Okay, for the last one yang kita nak discuss. Cuma dua ni je 14 ni. Wah senangnya. Ada lagi banyak masa ni, nanti kita boleh buat satu lagi soalan. Loh, senang gila nombor 4 ni. Nombor 4 ni soalan dia kata apa? Soalan dia kalau kita tengok number 4,
Number 4. You have to understand. Dia boleh buat cara yang simple. Simple is finding the resultant first lah. You boleh buat dua cara, sama ada you buat kira satu-satu. Mana tadi? Okay. Dia kata two concurrent forces that I think open particle determine the moment produced by the resultant force about the origin. Yang ni dia tidak nyatakan sama ada kamu nak guna apa, tapi kalau dah ada I dengan J ni you tahulah. You use the vector product lah. Okay, ataupun cross product. Okay, you boleh buat satu-satu ni darabkan dengan R dia lah, tapi the best is adalah yang shortcut dia adalah you find the resultant force first. Macam apa yang Naufal buat lah. Find the resultant force first. Kali lalu tadi saya tengok dia cari resultant lah yang saya nampak sekali lalu. Dia punya jawapan dia punya ni, sekejap saya tengok. Besar. Sekali lalu. Ni memang terang betul ni. Okay. So what you can do is finding the resultant first. Is you find the summation or the resultant for X component and then for the Y component. So dapat ni. Okay, and then dia dah bagi tadi ya betul sini dia pakai dua-dua positif. Position vector dia R dengan X dengan I dia adalah positif. So betul. Okay. Betul lah ni. Apa yang tak confidentnya? Ni betul dah. Apa yang tak confident? Sebab apa? Sebab dia melibatkan dua forces. Jadi you is not confident. You are not confident that you are doing the right thing. Tak confident nak hantar kat medium. Oh, tak confident nak hantar kat saya. Habis kalau nanti test apa semua tu memang kena hantar kat saya juga kan. Habis nak hantar kat siapa? Memang kena confident lah jawapan kamu. Ni ada ke benda saya kata this is wrong, rubbish, bullshit. Tak ada, bukan saya cakap kan. Saya kata kalau hantar salah pun saya terima lah. Cuma kalau dah banyak-banyak kali salah benda yang sama, itu yang saya tak boleh terima. Kalau benda yang sama salah, sebab macam benda tu dah ditegur banyak kali kan. Yang ni okay betul, okay masuk negatif, okay. Lepas tu kira lah. Okay, 12/28 yes, negatif. Okay, jadi akan jadi positif. Okay, Newton meter, because it's already stated here that we have a meter dengan Newton. Jadi inilah. Okay, soalan ni pun saya bagi rupanya sebab hari tu saya tak tengok soalan. Jadi saya bagi soalan yang hampir sama, senang lah. Senang sangat. Okay, I think we have another 20 minutes to go. So kita boleh tengok satu soalan lagi. Okay. You want to do question 5? Oh, you want to do. Bolehlah question 5. Tak naklah asyik banyak. Saya bagi banyak question 5 lah. Tapi saya tak ingat. Oh, A1 saya bagi question 5. Then you do question 9 lah. 9. Oh no, 9 tak belajar lagi. 9 should be tomorrow, but tomorrow someone remind me that tomorrow is Nuzul Al-Quran, so it's a holiday. So we have to replace that class. Tak tahu nak replace kat mana ni. Nak replace hari apa. It's either we continue hari Jumaat tu kita drag for 2 hours and we need 2 weeks lah untuk saya rasa macam tu lagi senang lah. I don't know whether you want to do a specifically and on a specific day ataupun you want to replace that 2 hours in specific day ataupun you want to combine with the one that we have on Friday. Tapi kita combine 1 hour lah. So we need 2 weeks. So minggu ni kita combine hari Jumaat jadi 2 jam. Minggu depan kita combine lagi jadi 2. Minggu depannya lagi cuti. Tak cuti lagi.
Belum lagi you punya mid semester break. Minggu lagi satu, lagi sejam lah. Jadi kita ganti macam tu. So is it okay for you or you want to have a specific day to just solely to replace that 2 hours? Rasanya boleh kot yang replace tu. Saya rokok. Kan lagi senang lah kan. Lagi senang kan. Saya rasa lagi senang lah. Saya rasa lagi mudah untuk kita daripada nak mencari hari-hari yang everybody is free. Saya free, kamu free. Susah sikit. Mana tadi saya dah bagi lah soalan mana tadi saya nak kamu buat. Oh saya kata belum belajar lagi yang tadi ni. Ni belum belajar lagi betul. Ni belum belajar lagi. So kita buatlah soalan ni lah. Senang lah ni ha. Dengan masa yang kita ada ni saya bagi ni lah. Q8. Nanti you can refer untuk A1. A1 dia saya bagi soalan nombor 5 ni. Nombor 5. Alright yang ni. Kita nak Q untuk Q8 ni. Ini kita dah belajar dah. Last thing that we have learned last week. We have two forces, magnitude 300 Newton and 225 Newton respectively are acting on the bracket as shown in figure Q8. Replace the two forces by an equivalent resultant force. So sometimes they use a single resultant force ataupun single force. So you know that these two have to change into one lah, which is the resultant lah. And a couple moment at a point A. It means that, right, we combine with the moment lah. Combine dengan moment lah. Kat sini maksudnya kita kena cari lah the resultant and the moment and then put it in the replace lah all the one. Because we know that this force can cause moment. This also can cause moment. Ini akan force 225 akan boleh menghasilkan moment juga. Ini akan menghasilkan moment juga. Jadi kita nak tahu antara dua ni hasil dia nanti moment dia macam mana. Dia akan the force tend to rotate clockwise ke counterclockwise. Macam mana. Okay. So ada dalam masa lebih kurang 16 minit. 5 minit for you to find this one. 5 minit and then 5 minit for me to 5 minit kot tak perlu untuk saya ni. 5 minit sebab saya rasa possible 5 minit because 1 minute just to find the resultant force which everybody know. And then 1 minute, another 1 minute just to find the moment. Yang 3 minit extra tu untuk backup lah kot lambat-lambat ke apa kan. Okay, boleh tak? Boleh tak? Siapa yang dah boleh lah. Siapa yang dapat resultant force dia bagi tahu saya. Dah dapat dulu baru bagi tahu saya. Bagi tahu saya secepat yang mungkin. So anybody have anyone have the answer? Dah resultant. Senang kan, 2 forces saja. And I should history UPSR apa ni? Tiba UPSR gone for what? Apa tadi UPSR apa? Gone for good. Did it free cancel this year? Okay. Okay, the resultant. Okay, the resultant, anyone? You have to find the FR. Yes, lah.
And then moment. At point A, yeah. At point A. Ya, 325. FR berapa? FR 325. Point 9. 325. Point 09. Point 1 lah. 9.1. Siapa yang tadi bersuara? Nizam. Okay. Moment tak dapat lagi. Okay. Yang lain ada tak dapat resultant lain daripada ni? Tak sepatutnya lah berlaku lah. Tapi kalau ada dapat jawapan lain, mungkin juga Nizam yang salah. Kita tak tahu kan. Mungkin dia buat careless mistake. Kita tak tahu dia tekan calculator salah. Kita pun tak tahu. Jadi don't be ashamed with your answer if it is not similar of what your friend given. Kalau tak sama jangan rasa malu. Mungkin juga dia careless. Memang dia selalunya dia jawab betul kan. Tiba-tiba mana tahu hari tu dia jawab salah. We do not know. Right, kita tak tahu. Okay, 325. Dia dapat yang lain tak? Okay, Nizam dia dapat. Nizam boleh kira dah moment sebab dia resultant dengan moment ni is a separate thing lah. It means that kalau resultant kamu salah, tak bermaksud moment pun kamu salah. Macam tu. You still can get mark lah daripada moment. Kalau you kata moment kamu salah, resultant kamu boleh dapat markah. So dia tak berkait sangat lah macam tu. Okay. Jadinya ada tak dapat yang lain? Summation of fx equal to frx lah because we want to find. Okay. Right. So sama dengan apa ni? Sama dengan apa ni? Main tengok which is a 300 Newton. Cos 30. And then we have a positive 225. This one is a cos 45. Okay, so carilah. X dapat berapa Nizam? Nizam, are you write the same equation with me? Same like me? Negative and positive. I suppose that you should have the same one. Sebab ni tak adalah complicated sangat kan? Dapat berapa? Dapat berapa Negatif 100.7. Okay. Right, then summation of Fy, you will get both is positive. So you know that the quadrant for the Fr, it should be in which quadrant? Kalau kamu tengok ni. Resultant kamu duduk dalam kuadran yang keberapa? Resultant force, for the resultant force. 2 Yes, because the X is negative and Y is positive. So obviously it is into second quadrant. Okay, this is a 225 Newton and a sine 45. Okay, you get a for the FRY berapa? 309.1. Okay. And we know that this one you should write yang ni lah. Kalau tak nampak, mana-mana yang tak nampak lah. This should be, salah. Laju benar aku tulis ni ha. Tersasul pula. Tersasul pula. Okay, and this one should be positive. So we know it is in second quadrant. So you find the magnitude by finding the square root per, okay. Square root of this both two. The rest should get the same thing. Yang ni tak susah sangat, tak complicated. Right, cuma saya nak tengok yang the moment lah. Moment tu yang penting. Okay, kalau you nak kira moment dulu boleh. Nak kira resultant force dulu pun boleh. Mana-mana boleh. Dia tak ada. Yang ni tak ada. Tak ada kata you must calculate for the resultant first. Ikutlah mana you suka. So you get this one. Okay, and then cari direction dia sekali ya. Direction is smart. It is a must. Direction kena cari juga. Ada markah untuk tu. Direction kena cari juga. Direction dia berapa dapat direction dia? Anybody calculate the direction? Ada tak siapa-siapa kira direction?
Nobody. Nobody is calculating the direction. Nobody? Nobody. Anyone have calculate? Do you calculate the direction for the resultant? You know that it is in second quadrant, but the direction would be, is it what? Berapa direction dia? Tak ada siapa kira ke? Semua orang sunyi sepi. Slide nanti skala saya nak ni jugalah kita buka video tengok skala saja-saja so that I can remember your face. Macam Naufal ni bukan boleh nampak pun muka dia ni ha. Oh, kecil pun kat belakang. Saya tukar gambar untuk medium lah itu. Ni gambar baru ni medium. Gambar baru? Ya. Sama je posing kau sama je. Saya muka tak apa nak elok, so tu je lah. Ada ke saya kata mesti muka elok? Tak elok lah kan, saya tak ada sentuh pun. Insecure. Ala Syukri kan? Ala Syukri. Ada hidung tak? Salah gelas je bang. Ada hidung tak? Ada. Alhamdulillah sempurna. Ada mata tak? Ada. Okey lah. Apa nak dimalukan? Oh, even orang tak ada hidung, tak ada mata pun, orang tak kisah pun. Kamu je yang rasa kisah. Fikir saja. Saya tahu kamu pun bergurau je, bukan cakap betul-betul pun. Saja je lah. Mana ni, ada tak orang nak kira ni directionnya? Cepatlah, ada tinggal 6 minit dia ni ha. Tak ada semua Gian nak kira moment lah. Semua nak tunjuk expert dekat moment lah. Okay, mari tengok moment. Bagi satu saya. First nak buat apa ni? Satu bagi saya. Okay, kita minta Zul Hakim. Okay, bagi satu. Satu je. Lepas tu nanti saya suruh orang lain sambung. Zul Hakim. Moment. Bagi satu force dengan satu dia punya D dia. D ke DX ke ikut lah. DY ke bagi. Zul Hakim. What are you doing? Hello, Assalamualaikum. Kok orang ni? Kena lanjut medium. Apa lagi? Okay, kalau Zul Hakim tak bersedia, kita bagi orang, kita panggil lain. Anis Khalida, give me one. To find the moment. Any force that you like to calculate the moment. Anis Khalida. Ya, madam. Bagi satu. Nak ambil apa? 300, 250 ataupun nak ambil dia punya X dan Y dia, ambil. Bagi satu. Bagi tahu saya. Nak pakai apa? Tidur lah saya. Sekejap itu. Sat juga. Siapa yang bersedia ni? Arif Haikal. Bagi Arif Haikal lah kan. 35 minit dah ni. Arif Haikal bagi satu. Bagilah apa-apa. Sekejap macam mana? Semua sekejap. Semua sekejap. Siapa lagi yang ni? Naufal. Apa? Okey, Arif apa dia Arif? Okey. Tak dengar. FDX, FDY kan madam? Tak kisahlah mana. Bagilah mana-mana cebatlah. 300 kos berapa ke apa ke nak guna kalau FX tu. Bagilah 300 kos 30. Lepas tu nak darabkan apa. Kalau you nak bagi FX DY lah. Cepat. Memang. 300 kos 30. Kos 30. Okay. Darab 0.625. Okay. 625. 625 dapat daripada mana? 0.625 dapat daripada mana? 6 dulu je.
62. Oh 62. Itu 6 nambah. Okay, so X you ambil ini X ya, ini X dia, ini fx. Okay, darabkan dengan dx juga. Betul? dy madam, dy. Sorry madam. Oh, dy. So it should be 0.25. Okay. 25. Positif or negative? Your assumption nak buat apa ni? Assumption dia nak buat apa ni? Counterclockwise positif ke? Counterclockwise. Nak buat Positif. counterclockwise positif. Okay, counterclockwise positif. So, your 300 cos 30 ni darab 0.5 clockwise ke counterclockwise? Positif or negative? This is point A. This is your X. Clockwise madam. Are you sure clockwise? Ya, saya tengok balik. Tengok balik pula. Counter kot. Counter. Yes, counter. It should be counter. Counter ya. This is the D. And then ni. Saya bawakan ke depan dia punya force ni supaya kamu nampak. And rotation counter. So obviously it will be positive lah because we assume counterclockwise is positive and the rotation is counterclockwise. Jadi assumption kita kata yang ni positif lah. Okay. Next siapa nak bagi? Next siapa nak bagi? Cepat. Cepat. Dah ada hint dah kat sini. So the next one should be easier kalau you ambil 300. Anyone? Fawaz, would you like to try, Fawaz? Ya, 300 Oh, laju je kan sebenarnya. Okay, sin 300. 30 Okay, then? sin 30 Okay, lepas tu? darab dengan 0.62. Okay, betul. Yang ni memang saya tahu semua akan boleh jawab selepas yang ini. Tapi yang ini isu dia negatif atau positif? Counterclockwise ke ataupun clockwise? You have to imagine that where is the Fy dia, Fy force dia mana, dx dia duduk mana, so adakah dia rotate, nampakkan bentuk L tu? Okay, is it rotate counterclockwise or clockwise? Okay, cepat. Siapa lagi nak tambah ni? Yang ni sementara menunggu Fawaz memikirkan counter ke ataupun is clockwise. Siapa lagi nak tambah ni? Counter. Oh yes, betul. Counter. So it's positive. Kalau tak nampak then you have to imagine that this is the Fy dia. Ni. Okay, kalau saya guna lain color dan okay, ini Fy dia. So yang 225 ni abaikanlah macam tak nampak. Bayangkan tak nampak lagi. Bayangkan tak nampak. Kita just nak fokus Fy. Yang 300 pun tak mau tengok sebab kita nak tengok yang Fy saja. So, bayangkan ni kalau saya panjangkan dia ni kan line of action dia. Sebab tu awal-awal saya ajar mana line of action, force tu. So 90 degree. So rotation dia tend to rotate counter. Jadi it's a positive. Okay, next one. 225. Anyone? Would you like to, anyone, come on. So dah buat 300 ni takkan tak ada idea nak buat 225 ni. Nothing? Anyone? Naufal, would you like to try? Ada siapa lagi yang belum ditanya ni? Ahmad Syafiq. Rasanya macam jarang-jarang saya sebut nama dia. Ahmad Syafiq.
Hello, Ahmad Syafiq. Fazli Ahmad. Okay. Ahmad Syafiq, give me ni 1, 2 to 5 ni. Macam mana ni? Nak cek momen dia ni. Cuba je lah. Salah tak ada masalah. Apa dia? Okay. 225 cos 45. Okay, cos 45 is for what? FX or FY? Yang you ambil ni. Okay, so you nak darabkan dengan apa? DY lah. Okay. DY kamu adalah 0.25 kan? Okay, ni tak ada isu. Now, rotation dia clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Negatif. So kalau clockwise, kita kena letak tanda negatif. Okey lah, boleh lah. Cuma senyap je tak bercakap ya. Okay, so dia because this is the FX, so kita boleh nampak rotation dia tend to rotate clockwise because this is the A lah. Jadi kalau kita panjangkan dia ke belakang tu, kamu boleh nampak rotation dia clockwise. Okay, last one. Fazli Ahmad. Saya tuliskan untuk kamu lah, dah tak ada pilihan dah pun, memang dua ni lah, 225. Cuma saya nak tahu clockwise ke counterclockwise. This is a sine 45. Okay, this is 0.26 meter. Clockwise ke counterclockwise? Counter. Okay, so kita tengok ya. Kenapa tak confident? Counter. Counter lah, madam. Confident sikit. Ni kan sama je macam tadi, kedudukan dia macam ni. Jadinya cuma kita pakai yang 2 to 5 lah, sin 45 for the Y dia. So this will be positive. Jadi kamu dah nampak lah 3 positif, 1 negatif. So these two force, they tend to rotate this one into counterclockwise lah. You akan dapat jawapan kamu positif. Positif berapa nanti you kira. Okay, positif berapa nanti you kira. Kiralah berapa. Kalau siapa yang dah kira bagus. Okay, sebabnya kita nak lukis lah kat mana. Kita nak pindahkan dia ni. Okay, dapat berapa siapa yang dah kira? Dapat berapa siapa dah kira yang momen tadi? Perlu ke nak kena tengok? Saya tak perlu kot. Tengok bawah ni, saya nak padam yang ni. Okay. Kat mana yang? Berapa yang? Resultant kita dah dapat. Dia adalah pada which is in second quadrant. So duduk dia macam ni. Which is the 3 to 5.09 Newton. And then you punya direction tak ada orang cari. Carilah. Sebab tak ada orang cari. Okay. Tak ada orang cari, tak ada jawapan dia. So kena cari direction, dah tahu dah cari. Berapa ni. Nanti lepas tu jangan pula tanya, apa benda madam buat question mark ni. You should know sebab tak ada orang cari. Moment dia, you get positive, supposedly positive. Kalau dua positif, dua negatif, saya tak sure sebab tak kira lagi kan. Jadi ni possibility chances untuk positif counterclockwise is higher lah. Berapa dapatnya yang? $216. Ni, you kira ni dapat 216. Newton. 82. 0.82. Betul, dah tak pakai lagi kan? Kita ambil ni lah. 217. Madam, saya pakai method lain tadi. Tapi pakai apa? yang rectangular. Rectangular. Alah, you ni yang kira yang tapi ni. jawapan sama lah. Rectangular apa yang kamu kira apa ni? Rectangular macam mana? Nanti tunjuk kat saya. Yang tu. FX. Apa nama dia? FX apa? XFY tolak tu. YF. YF. Apa tolaknya? Nanti bagi jalan kerja kamu dekat saya. Sebab kita dah tinggal 3 minit dah ni. Saya lagi yang ni okay. You kira ni dapat sama.
kira macam ni pun dapat sama. Jawapan dia sama. Lepas tu saya ambil lah jawapan kamu. Kalau siapa nanti dapat jawapan lain bagi tahu saya lah. Okay, and it should be positif tunjuk kat saya nanti apa benda yang kamu kata yang ni, sebab dah tinggal 3 minit saya nak bagi yang saya dah bagi link lah, tapi saya nak kena monitor yang trial yang group lain tu. Okay, sampai M tu untuk yang kuis kamu. Kuis kamu ya lepas cuti hari raya. Tak ada apa sangat pun. Study lah chapter 1 sampai habis chapter 3. So kita kena habiskan chapter 3. Kita kena habiskan chapter 3 sebelum dia punya mid semester break lah. So it means this week dengan next week lah. That's why lah. Dan kalau tak sempat, even tak sempat pun saya akan bagi tahu lah maksudnya masuk kat mana, yang bahagian mana yang masuk. Tapi saya memang kena habiskan dalam minggu ni. So kita agak lambat sedikit. Saya lambat sedikit lah. Lambat sedikit. So ini 217 meter. Nizam nanti snapkan gambar yang apa kamu buat tu, saya double check balik apa yang kamu kata tolak rectangular component apa benda. Ini pun kamu okay, nanti saya tengok apa benda yang kamu buat apa tolak. Lepas tu make sure tulis elok sikit lah. Kalau tak dah tulis bagilah nombor supaya saya boleh follow apa yang kamu tulis tu. Lagi saya tak tahu mana nak start. Macam nak muntah bila tengok penuh sangat. Macam saya ni pun, saya sebenarnya macam nak muntah agak ni. So, ini 1, 2, okay 3, ada 4 lah. Okay, macam nak muntah agak. Saya tengok ni. Sebab saya nak gunakan ruang ni. So, okay untuk next week kita bagi kamu buat okay. Nombor 10. Yes, I like number 10. Nombor 10. Habis dah. Nombor 12. Habis dah. Apa lagi? Nombor 12. Nombor 15. Nombor 16. Saya rasa mungkin kita boleh dapat lah minggu depan ni, kita dah dapat sampai apa yang kita buat ni lah. Ni nanti masuk equilibrium. Maksudnya by the time minggu depan kamu dah minggu ni kita belajar benda ni, minggu depan kamu dah boleh ada jawapan lah, maksudnya macam tu. Right, okay, so ada 4 tadi. Mana dah nombor dia? It's a 10, 12, 15 and 16. So dekat-dekat 15 and 16. Right? Okay, so it's already 5. So thank you very much class, because I have to monitor the group KLMN tu. Itu pun saya nampak semalam ada yang kalau you pakai phone dia